Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, baik, kita mulakan kelas pada pagi ini dengan bacaan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alani minal muslimin. Amin. Kita baca doa pendek je. Okey. Jadi kelas hari ni kelas Jawi, betul tak? Okey, kelas yang sebelum ni kita dah belajar tentang huruf Jawi. Kita belajar tentang huruf vokal Jawi. Kita dah belajar tentang cara macam mana nak tahu padanan huruf yang betul. Maksudnya kalau huruf Jawi ni dia ada bunyi yang sama dengan huruf Rumi yang mana. Kita belajar kan padankan huruf. Contohnya kalau sin sama dengan bunyi huruf apa dalam bahasa Melayu? Siapa ingat? Sin sama dengan huruf apa dalam bahasa Melayu? Huruf apa bahasa Melayu ada bunyi? Huruf apa? Huruf apa? Huruf apa ada bunyi? Huruf apa dia? Huruf apa? Huruf apa? Sin. Huruf sin dalam Jawi. Huruf sin dalam Jawi dia sama bunyi dengan huruf apa dalam bahasa Melayu yang awak belajar ABC tu. Huruf apa ada bunyi sama macam huruf sin. Huruf apa? Sin. Huruf S. Huruf apa? S. Pandai Zera sebab S kan bunyi dia kan? Sin samalah bunyi dia. Okey, kalau huruf C bunyi dia C. Kalau huruf C bahasa Melayu bunyi dia C. Dia sama dengan huruf Ca. Jadi kita kena tengok bunyi huruf yang mana sama bunyi. Okey. Assalamualaikum Iman Safia. Okey kelas. Jadi maklimah akan share screen. Hari ni kita akan belajar cara nak sambung huruf Jawi. Okey. Okey, nampak kan slide maklimah tunjuk kat depan ni? Nampak. Nampak ya? Okey. Nampak. Okey, nampak bagus. Okey, baik, hari ni kita belajar kaedah sambung huruf Jawi. Kaedah sambung huruf Jawi. Sebab Jawi kan bila dia satu perkataan, huruf tu kita kena sambung, betul tak? Dia tak macam bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu hurufnya satu-satu, kita tak perlu sambung dia. Tapi kalau Jawi, bila dia dalam satu perkataan, kita kena sambung huruf-huruf tu. Dia lain dengan bahasa Melayu. Sebab tu kita kena belajar macam mana cara nak sambung huruf-huruf Jawi. Huruf apa boleh sambung, huruf apa yang tak boleh bersambung. Ni dah belajar waktu darjah 1. Satu talhah pun mesti dah belajar kan? Dengan Mu'allimah Noh, betul? Okey, jadi mari kita tengok. Okey, yang pertama sekali. Okey. Yang pertama sekali. Okey. Yang ni. Sekejap. Mu'allimah besarkanlah. Okey. Yang ni. Kalau dalam tahun 1, darjah 1 awak dah belajar beberapa huruf yang boleh disambung dan yang tak boleh disambung. Okey, huruf yang tidak boleh disambung selepasnya dalam Jawi ada banyak. Okey, huruf alif, dal, zal, ra, zai, waw, va, ta marbutah dengan huruf ya. Okey, ni huruf yang selepasnya tak boleh bersambung. Maksudnya
huruf yang ada selepas huruf ni tak boleh bersambung dengan dia. Dia nak duduk sorang-sorang, dia tak nak sambung dengan orang kalau orang yang ada selepas dia. Okey, ni maklimah bagi tahu secara ringkas je. Nanti kita akan belajar. Okey, yang kedua adalah huruf yang boleh disambung sebelum dan selepas dia. Maksudnya huruf-huruf ni semuanya suka berkawan. Huruf-huruf ni dia suka nak sambung-sambung rapat-rapat dengan orang. Jadi, kalau ada huruf sebelum dia atau huruf selepas dia boleh disambung, boleh bersambung dengan dia. Sebab huruf-huruf yang banyak ni dia suka sambung dengan orang. Dia suka kalau rapat-rapat dengan orang, dia nak kawan dengan orang. Okay. Dan jenis yang ketiga adalah huruf yang tidak boleh disambung sebelum dan selepasnya. Huruf ni lagi lah. Dia memang tak nak kawan dengan orang. So, dia ada satu je, huruf hamzah. Dia memang tak nak kawan dengan orang. Memang tak nak sambung dengan siapa-siapa. Huruf hamzah ni. Kita tak boleh sambung dia. Walaupun dia duduk kat belakang ke, kat tengah ke, kat akhir ayat ke, memang dia tak nak sambung dengan orang. Okay, huruf hamzah. Okay, tapi ni maklimah bagi tahu secara ringkas je. Okay, hari ni maklimah nak ajar cara macam mana nak guna kaedah potong dan pangkah. Okay, kita tengok nanti apa kaedah potong dan pangkah tu maklimah. Okay, cuba tengok gambar kat depan ni. Nampak tak? Ada monyet. Ada kucing. Ni apa ni yang warna hijau ni? Ikan. Angry Bird warna hijau. Ni atas kayu ni ada Angry Bird warna hijau dengan ikan dalam kolam. Nampak kan? Okey. Okey, jadi maklimah nak bagi tips. Maksudnya macam mana nak ingat huruf apa yang tak boleh bersambung ni. Jadi kalau tadi awak perasan ada huruf lain juga, ada huruf ta marbutah dengan ya. Tapi kenapa tak ada dalam gambar ni? Sebab huruf ta marbutah dengan huruf ya tu, ya yang tak ada titik tu, jarang-jarang je kita jumpa dalam perkataan. Jarang-jarang sahaja. Kalau ta marbutah biasanya kita akan jumpa dalam perkataan bahasa Arab. Contoh perkataan solat. Kan nak eja solat ada ta marbutah kat belakang huruf kat belakang perkataan tu. Tapi jarang-jarang je kita jumpa. Okey, jadi yang mukadimah nak ajar ni adalah huruf yang biasanya kita guna untuk mengeja perkataan yang memang kita akan selalu jumpa. Okey? Sebab tu mukadimah fokus pada huruf-huruf ni saja. Okey, yang pertama, cuba perhatikan kepada gambar monyet ni. Nampak tak ekor dia bentuk macam huruf apa tu? Cuba tengok ekor monyet ni. Dia bentuk macam huruf apa ni? Wah. Huruf? Ya, wah. Huruf waw. Pandai. Nampak tak ni? Ni cara untuk ingat. Jadi awak kena ingat. Huruf yang bentuk dia macam ekor monyet, nampak tak macam huruf waw? Ada dua kan? Satu huruf waw. Satu lagi huruf va. Huruf va. Ada dua huruf. Huruf waw dan huruf va. Okey, bila bentuk macam ekor monyet, huruf tu tak boleh disambung selepasnya. Okey, ingat. Maksudnya huruf ni kalau ada huruf selepas dia, tak boleh sambung. Dia tak ada sambung dengan orang yang selepas dia. Faham? Okey, tu dua huruf. Waw dan va. Okey, cuba tengok gambar kucing ni pula. Ekor dia ke atas ni. Bentuk dia macam huruf apa? Ra. Pandai Zira. Macam huruf ra. Okey, kejap. Okey, macam huruf ra. Okey. Jadinya kalau jumpa huruf ra atau huruf zai satu lagi. Ada dua kan? Huruf ra dengan huruf zai bentuknya sama. Huruf ra dan zai bentuk dia sama. Okey? Cuma zai dia ada titik. Jadi ingat kalau huruf ra dan zai bentuk dia macam ekor kucing, tak boleh bersambung kalau ada huruf selepas dia. Ingat, huruf selepas dia tak boleh sambung dengan ra dan zai. Okey, faham kat situ? Okey, tu tambah lagi dua huruf.
Huruf yang ketiga, huruf hamzah. Okay, nampak tak hamzah ni bentuk dia adalah sikit-sikit macam burung hijau ni kan? Burung hijau ni kan dia kecil macam tu. Nampak tak paruh dia tu? Paruh dia tu besar tu macam bentuk huruf hamzah kan? Bolehlah tu ada irat-irat sikit. Okay, jadi ingat. Kalau huruf hamzah pun tak boleh bersambung dengan huruf selepas dia. Ingat bentuk apa nama dia ni? Angry Bird hijau ni. Dia kecil comel macam huruf hamzah. Bentuk badan dia tu kan. Kecil comel macam hamzah. Ingat, hamzah tak boleh bersambung dengan huruf selepas dia. Okey, lagi huruf seterusnya adalah, cuba nampak tak ni ada batang kayu yang tempat burung ni duduk ni kan? Okey, batang kayu ni bentuk dia macam huruf apa tu? Panjang tu. Macam huruf apa? Fatih, macam huruf apa batang kayu ni? Straight, panjang ni. Huruf? Alif. Bagus. Nampak tak batang kayu bentuk dia macam huruf alif. Jadi huruf alif pun kalau ada huruf selepas dia tak boleh bersambung. Okey, tak boleh bersambung dengan huruf selepas dia. Kalau sebelum tak apa, boleh sambung. Kalau huruf yang ada selepas huruf alif tak boleh sambung. Okey? Yang seterusnya, cuba tengok gambar ikan di dalam kolam yang sedang berenang dengan sesenyum ni. Sambil senyum tu. Nampak tak ekor ikan tu bentuk dia macam apa? Bentuk ekor ikan macam huruf apa tu? Nampak tak ekor dia ni? Ekor dia macam bentuk huruf apa ni? Huruf dal dan zal. Ekor ikan tu bentuk dia sama macam huruf dal dan zal. Okey? Dal dan zal bentuk dia sama kan? Nampak tak bentuk dia sama? Cuma yang membezakan adalah titik. Kalau huruf zal dia ada satu titik di atas. Okey. Jadinya kalau huruf yang bentuk macam ekor ikan, dal dan zal, huruf ini tak boleh disambung selepasnya. Kena ingat. Kalau nak tulis nanti, nampak je huruf yang macam ekor ikan, huruf selepas dia tak boleh bersambung dengan huruf ni. Okey? Jadi kena ingat. Ekor monyet, ekor kucing, ekor ikan, Angry Bird dan juga batang kayu. Ada 2, 4, 6, 8 huruf. 2 bentuk macam ekor monyet, 2 bentuk macam ekor kucing, 2 bentuk macam ekor ikan, 1 bentuk macam batang kayu, huruf alif dan 1 lagi burung hijau ni, Angry Bird hijau ni, huruf hamzah. Okey? Kena ingat. Okey, jadi sekarang kita fokus pada huruf yang tak boleh bersambung selepas dia. Okey, jadi tengok pada slide seterusnya. Okey, jadi sekarang mari Muallimah ajar macam mana cara untuk potong dan pangkah. Kaedah potong dan pangkah huruf Jawi. Apa kaedah potong dan pangkah Muallimah? Potong dan pangkah maksudnya Muallimah nak ajar cara yang mudah untuk awak tahu macam mana cara nak sambung huruf. Okey? Sebelum kita belajar cara nak sambung huruf, kita kena belajar cara nak potong huruf. Maksudnya bila ni nak bersambung tu kat mana kita kena potong dia? Bahagian mana yang kena potong? Okey, mari kita tengok. Okey, yang pertama. Okey, yang pertama. Ni adalah huruf ba, ta, sa, fa, pa, kaf dan huruf ga. Okey, huruf-huruf ini bila kita tulis dia, ekor dia mesti berada di atas garisan. Maksudnya nampak tak ni garisan merah ni? Semua ekor huruf ni berada di atas garisan. Bentuk asal dia nampak? Nampak kan? Bentuk asal dia berada di atas garisan. Huruf asal dia sebelum dipotong.
Okey, selepas kita potong ekor dia, kenapa potong Maklimah? Sebab kita nak sambung dia dengan huruf lain, kita kena potong ekor dia, jadi tinggal apa? Tinggal kepala dan badan sahaja di atas garisan. Tinggal kepala dan badan sahaja di atas garisan. Macam mana cara nak potong? Okey, memang Maklimah tunjuk cara nak potong huruf. Okey. Contoh kita ambil huruf yang pertama, huruf ba. Okey, Maklimah tunjuk cara nak potong huruf ba. Okey. Huruf ba asalnya bentuknya macam ni kan? Ni huruf ba. Okey, nampak Maklimah tulis ni huruf ba? Ekornya, badan dan ekornya bentuk perahu ni berada di atas garisan. Tapi titik dia mesti berada di bawah garisan. Okey, ni huruf ba sebelum dipotong. Tapi bila kita nak sambung dengan huruf lain, macam mana cara nak potong? Kita nak potong kat mana? Kita potong bahagian ekor sebelah kiri. Tengok ni cara nak potong macam ni. Potong kat situ. Potong kat situ. Jadi lepas dah potong jadi macam mana bentuk dia? Bila kita potong, bentuk dia akan jadi macam ni. Okey, jadi tinggal yang ni sahaja. Macam tu. Tinggal yang ni sahaja. Kaki ekor sebelah lagi tak ada dah. Dah hilang. Sebab kita dah potong dah ekor dia kan? Kita dah potong ekor sebelah kiri jadi dah hilang. Jadi huruf ba, bila nak sambung dengan huruf selepas dia, mesti kena potong ekor sebelah kiri. Ya. Dia boleh potong 2 ekor kan? Boleh potong 2 ekor? Kenapa nak potong 2 ekor pula? Tak, potong sebelah je ekor dia. Potong ekor belah kiri je, tak payah potong ekor belah kanan tu. Okey? Faham tak Wai? Jangan potong ekor kanan dia, biar je dia nak ada ekor juga. Okey, kena ada 1 ekor. Kalau potong 2-2, nanti kesianlah dia tak ada ekor. Jadi potong sebelah je, potong belah kiri je, belah kanan tak payah. Okey? Okey, Maklimah bagi contoh huruf lain pula. Okey, contoh huruf lain kan? Okey, kita padam. Okey, contoh huruf pa. Huruf pa pula. Okey, Maklimah bagi contoh huruf pa. Okey, huruf pa, mula-mula cara tulis dia, awak mesti tulis kepala dia. Kemudian, kejap. Maklimah lukis besar sikit. Okey. Okey, awak tulis kepala dia yang besar ni, kemudian baru badan dia. Begitu, ekor dia panjang. Okey, huruf pa ada 3 titik kan? Okey, kita tulis huruf pa yang ada 3 titik. Okey, huruf pa, cara tulis dia, semua kena duduk di atas garisan, termasuk titik dia. Sebab titik dia ada di atas kepala dia. Jadi kena tulis di atas garisan. Okey kelas, nampak tu? Macam mana cara nak potong ekor pa? Sama je macam kita potong ekor ba tadi. Macam mana? Kita potong dekat sini. Nak? Potong kat situ. Potong sikit je ekor dia. Jadi lepas dah potong, bentuk dia jadi macam mana? Okay, kita potong lah, kita padam. Salah. Kita potong, jadi terpadam semua pula. Okay, kalau kita nak potong, dah sekali dia akan jadi bentuk macam mana? Dia akan jadi bentuk macam ni. Dia akan tinggal kepala dan badan dia separuh je, macam tu je. Dia jadi macam tu je yang tinggal. Tinggal kepala dia dan juga separuh badan. Ekor dia dah tak ada dah. Ekor dia dah hilang dah. Macam tu lah cara nak tulis huruf pa. Kalau ga macam mana pula ga? Okey. Kalau ga, mula-mula kita tulis dia. Okey. Dia punya apa ni, mangkuk dia dulu kan. Mangkuk dia semua berada di atas garisan. Ni ada ekor dia kan. Kemudian dia ada tiang. Ni tiang yang sengit. Kemudian ada titik. Okey, ni huruf ga. Huruf ga.
Bila kita potong ekor dia je. Sikit je kita potong ekor dia yang ni je. Maksudnya kita potong ekor sahaja. Jangan potong kepala, jangan potong badan dia. Potong ekor dia je. Okay? Potong ekor je. Bila dah potong ekor jadi tinggal apa? Tinggallah macam tu je. Okay, jadi bila dah potong dia akan jadi macam tu je yang tinggal. Ekor dia dah tak ada, dah hilang. Kita dah potong dah ekor dia. Okay, boleh tak? Ya. Minum air. Sila. Kalau nak minum air sila. Okay, ingat nanti maklimah nak suruh tulis. Ni maklimah tunjuk dulu. Okay, ingat cara nak potong macam ni. Kena potong ekor. Ni untuk sambung dengan huruf selepas dia. Okay. Ni untuk huruf yang di atas garisan. Seterusnya kita pergi kepada huruf seterusnya. Okay, yang ni pula. Kalau huruf ta dan za, macam mana cara nak potong? Sikit je kita potong. Sikit je. Okay, huruf ta dan za, bentuk asal dia, ekor dia ada atas garisan. Tapi, dan dia terlalu pendek. Okay. Jadi, bila kita potong ekor dia sikit, potong sikit je ekor dia dan boleh panjangkan ekornya di atas garisan. Apa maksud dia? Okay, memang maklimah tunjuk. Okay. Sebabnya ta dan za, okay, asalnya huruf ta dia macam ni kan. Ekornya macam sikit macam tu. Dia macam tu sikit. Ekor dia ke atas sikit asalnya. Buruknya maklimah punya ta. Alimah ni memang tak pandai melukis. Okay, semula. Okay. Huruf ta. Mula-mula kita buat perut dia yang besar gerabak ni. Lukis perut ta yang besar ni. Asalnya huruf ta dia ada ekor macam tu. Ekor dia ke atas sikit. Okay, lepas tu kita lukis tiang dia. Okay, ni huruf ta. Bolehlah tu, cantik lah tu kan. Okay, huruf ta asalnya cuba tengok ni. Ekor dia berada di atas garisan. Dia melayang-layang ni. Dia tak ada ke atas betul-betul. Dia tak ada ke atas garisan. Dia macam ke atas sikit kan. Asal dia ekor dia. Jadi apa yang kita kena potong? Kita potong sikit ekor dia yang ni je. Okay. Kita potong yang ni je. Sikit je kita potong. Jadi bila dah potong dia jadi macam mana? Bila dah potong jadi tinggal lukisan dia macam sama je lah. Cuma ekor dia dah tak ke atas. Dia macam tu je. Ekor dia dah tak ke atas. Okay, macam tu. Jadi ekor dia ni kita tarik sikit panjang. Tapi jangan bagi dia ke atas. Bagi dia duduk atas garisan macam ni. Dia kata boleh panjangkan ekornya ni. Boleh panjangkan ekor dia bila dah potong. Cuma pastikan ekor dia berada di atas garisan. Nampak? Asalnya ekor dia ke atas kan. Jadi pastikan ekor dia atas garisan. Tak ada nak pergi ke atas ke tak ada. Okay, jelas tak? Faham tak kat situ huruf ta? Dan za pun samalah. Okay, huruf za pun sama saja. Ini untuk ta dan za. Okay, seterusnya kita tengok huruf lain. Okay, bila huruf sin, shin, sad, dad, qaf, nun, nya dan huruf lam. Okay, huruf-huruf yang ni adalah huruf-huruf yang mana ekor dia turun ke bawah garisan. Okay, huruf-huruf ini asalnya dia berada di bawah garisan asal dia. Nampak tak ekor sin dia ke bawah? Kita tak tulis atas garisan tau. Tulis di bawah garisan. Tapi bila kita potong ekor dia, badan dia semua akan naik ke atas garisan. Badan dia semua akan naik ke atas garisan. Faham? Faham. Okey. Jadi macam mana cara nak tulis? Okey, tengok maklimah tunjuk satu huruf. Okey, contoh kita nak tulis huruf sin. Okey, huruf sin asal dia gigi dia atas garisan ni. 1 gigi. 2 gigi. 3 gigi. Allah, huduhnya maklimah punya sin. Boleh lah kan? Okey.
Nampak tak? Dia ada 3 gigi. 2 gigi di atas garisan. Tapi satu lagi gigi besar dia ada di bawah garisan. Jadi kita tak nak dia duduk bawah. Kita nak dia naik semua duduk atas garisan. Macam mana cara nak potong dia? Okey, cara nak potong, mula-mula kita potong sikit je kat sini je kita potong. Tak ada dah ekor dia yang besar ni, tak ada. Kita potong terus gigi dia yang besar ni. Kemudian kita naikkan yang selebihnya ni ke atas garisan. Naikkan ke atas garisan semua. Jadi dia akan jadi macam mana bentuk dia? Okey, bila dah potong dia akan jadi semua duduk di atas garisan. 1 gigi, 2 gigi dan 3. Gigi ketiga tinggal sekerat macam tu je. Tinggal separuh sikit je. Sebab apa? Sebab kita nak semua duduk di atas garisan. Tak nak ada yang bawah garisan macam ni. Semua kena berada di atas. Okey, nampak tak huruf sin? Cara nak tulis dia. Okey, semua kena duduk atas garisan. Okey, Maklimah tunjuk contoh huruf lain. Okey, ni huruf sin. Okey, macam mana kalau nak tulis huruf qaf? Qaf pula. Qaf asalnya kepala di atas garisan. Nampak tak kepala dia ni di atas garisan? Kemudian ekor dia. Allah, panjangnya ekor dia. Sekejap. Panjang lah. Pintu tau. Okey. Ni huruf qaf. Ekor dia di atas garisan. Nampak kan huruf qaf ni? Dia ada 2 titik. Salah. Okey. Okey, ni huruf qaf. Asalnya huruf qaf berada di bawah garisan ekor dia. Nampak tak ni? Badan dia separuh dan ekor dia di bawah garisan. Jadi macam mana cara kita nak suruh dia duduk atas garisan? Kita kena potong ekor dia yang panjang ni. Kita potong. Biar tinggal sikit je. Kita potong ekor dia yang panjang. Potong. Jadi bila kita dah potong, okey, dia akan tinggal macam tu kan? Nampak tak Maklimah padam ni? Dia tinggal macam tu je. Jadi bila dia jadi macam ni, kita nak suruh semua duduk atas garisan. Tak boleh duduk kat bawah macam ni. Tak boleh, tak boleh. Jadi kita kena lukis dia. Kena tulis cara dia macam mana. Kena angkat ekor dia yang tinggal sikit ni ke atas garisan. Jadi lukis kepala dia. Kemudian ekor dia ada sikit je. Macam tu je tinggal. Macam ni je yang tinggal. Nampak tak? Kita potong ekor dia yang panjang tadi, tinggal sikit je. Kemudian semua badan dia naik ke atas garisan. Kena naik atas garisan macam tu. Nampak tak anak-anak? Boleh? Macam tu lah. Qaf. Sama juga macam huruf lain. Kalau nun, okay, kita lukis nun pula. Okay, kita lukis huruf nun. Kalau nun, dia akan tinggal separuh je. Asalnya huruf nun, dia macam ni. Ekor dia ke bawah garisan tak mangkuk dia tu. Kenapa Maklimah ni tak pandai sangat lukis? Okay. Asalnya, huruf nun, okay, dia badan dia macam tu. Dia berada di bawah garisan dia punya mangkuk ni. Terkeluar daripada landasan. Jadi kita nak suruh dia duduk atas garisan. Macam mana kita buat? Kita kena potong badan dia ni. Kita potong badan dia. Bila dah potong, tu padam kat sini. Kita padam sebab kita dah potong ekor dia. Tapi nampak tak dia macam tak duduk atas garisan kan? Macam mana nak suruh duduk atas garisan? Kita kena lukis dia berada di atas garisan. Jadi tinggal macam ni je. Jadi huruf nun tadi dah jadi bentuk macam huruf apa ni? Macam huruf zal. Bentuk dia dah jadi macam huruf zal dah sikit kan? Betul tak? Sebab kita potong ekor dia, lepas tu kita naikkan atas garisan. Jadi ingat, kalau huruf-huruf yang asalnya ekor dia turun ke bawah,
Kita mesti potong ekor dia kemudian semua kena naik atas garisan. Okey? Jelas ya? Okey, seterusnya kita tengok huruf yang seterusnya. Okey, huruf-huruf ini jim, ha, kha, cha, ain, ghin, nga dan huruf mim sama macam tadi. Ekor dia asalnya semua duduk bawah garisan. Nampak tak? Asalnya semua ekor dia duduk bawah garisan ni. Jadi cara nak suruh dia duduk atas garisan, kita kena potong ekor dia yang besar tu, perut dia yang besar tu kita potong dan naikkan ke atas garisan. Okey, untuk yang ni Maklimah nak semua buat. Tak, Maklimah nampak ada yang dah main benda lain tu. Jadi untuk yang ni Maklimah nak semua buat. Okey, semua sediakan kertas dan pensel sekarang. Okey, kita buat sama-sama. Okey, semua ada kertas dan pensel? Nak baca benda. Ada tak kertas dan pensel? Ada? Okey, Iman Safia ada. Okey, Zaira ada sedia pensel. Zarik, Taqwa ada pensel tak? Faiz ada sedia pensel dan kertas. Hafiz Zikri ada pensel dan kertas tak? Fatih, Marisa, semua ada tak kertas dan pensel? Ada? Okey, kita belajar cara tulis huruf-huruf yang ekor dia asalnya kat bawah ni. Okey, mula-mula kita belajar cara nak tulis huruf jim. Cara nak tulis huruf jim. Okey, macam mana? Okey, semua ambil pensel masing-masing. Okey, Maklimah ada pensel ni. Pensel Maklimah cantik kan? Okey, asalnya tulis huruf jim. Okey, mula-mula sekali Maklimah nak pastikan kertas awak tu lukis dulu garisan lurus. Kalau siapa kertas dia tak ada garisan. Okey, siapa yang kertas dia kertas kosong tak ada garisan, sila lukis garisan lurus dulu. Okey, Maklimah nak tengok lah ni seorang-seorang ni. Tengah buat apa tu? Okey, siapa yang ada kertas kosong tak ada garisan, sediakan garisan. Siapa yang memang buku, dia guna buku. Buku dia memang ada garisan lurus, tak apa. Macam Zera dia dah ada garisan buku dia. Jadi tak perlu lukis garisan. Siapa yang dia tak ada garisan kertas yang diguna tu, sila lukis garisan lurus. Okey, Waiz. Okey, Waiz. Dah. Afiq dah lukis ke? Afiq ada garisan tak kertas Afiq? Apa? Ada. Waiz, ada garisan tak kertas Waiz? Ada. Taqwa ada. Dah lukis. Okey, jadi sekarang mari kita belajar cara tulis huruf jim. Okey? Okey, mula-mula sekali huruf jim yang asal yang ni. Okey, ni huruf jim. Okey, asalnya huruf jim. Okey, lukis dulu kepala dia dulu. Lukis kepala dia dulu. Dah. Dah lukis ke kepala jim? Afiq dah? Dah lukis ke kepala dia ni? Okey, Maklimah tunjuk sekali lagi Okey, kepala jim. Mula-mula kita ambil sikit. Okey, macam ni dari atas. Okey, kita ambil sikit macam ni. Tinggi sikit. Lepas tu barulah ke bawah. Okey, jadilah kepala jim. Okey, semua dah lukis kepala jim? Afiq dah? Zera dah? Marisa dah ke? Iman dah? Dah? Okey. Seterusnya kita lukis perut dia. Perut dia yang besar tu separuh di atas garisan, separuh lagi di bawah garisan. Macam mana nak lukis? Macam tu. Tarik perut dia ke bawah macam tu. Okey, dah siap ke belum? Jadi tengok perut dia separuh ke atas garisan, separuh lagi ada di bawah garisan. Okey, titik dia mesti berada di sini. Titik dia. Lukis titik jim. Jim kan ada titik. Lukis titik jim di bawah garisan tu. Titik satu. Jim titik satu je. Kita lukis huruf jim dulu. Tulis huruf jim. Dah. Okey, dah siap ke? Maklimah nak tengok? Okey, Maklimah nak pinkan Iman dulu. Maklimah nak tengok.
Iman punya. Mana Iman? Tunjuk Iman punya. Besar Iman punya jim. Bagus. Okey, bagus Iman. Okey, seterusnya. Mak Liman nak tengok Zera punya. Okey, Mak Liman pinkan Zera. Mak Liman nak tengok dekat-dekat sikit. Okey, bagus Zera. Bagus, very good. Okey. Seterusnya Mak Liman nak tengok Waiz punya. Waiz, mana Waiz punya jim? Tunjukkan Mak Liman. Mana huruf jim? Banyak dia kan buku ni kan. Lagi. Habiskan buku ni dulu, lepas tu baru guna buku lain. Buku ni tapi yang lain. Waiz? Terlalu banyak menulis, adik kena sebab Mak Alim tak nampak sebab tu dia lupa tak. Waiz, mana Waiz punya jim? Waiz, mana Waiz punya jim? Mak Liman nak tengok jim Waiz. Waiz? Waiz dah tulis ke belum? Dah. Dah, mana? Besarnya jim Waiz. Bagus. Okey, Afiq Zikri, mana jim Afiq? Mana huruf jim Afiq lukis? Afiq tulis tadi, mana? Mana? Okey, mana Afiq? Dah tunjuk ke? Dah? Okey. Okey, seterusnya. Okey, yang lain tu Mak Liman harap semua dah lukis dengan betul huruf jim, okey? Nanti Mak Liman nak tengok betul ke salah awak potong ni. Betul ke salah cara potong. Okey. Sekejap Okey, kejap. Okey. Jadi kita sambung balik tadi. Okey, bila nak potong huruf jim, macam mana cara nak potong dia? Okey, semua sediakan pensel. Tunjuk cara nak potong. Huruf jim kita potong ekor dia separuh juga. Kita potong separuh daripada ekor dia ataupun perut dia yang besar. Kita potong separuh. Kat mana nak potong? Kita potong dekat sini. Potong terus. Kira yang bawah ni semua kita potong. Hilang dah semua. Okay, Mak Liman tunjuk sekali lagi Macam mana nak potong huruf jim? Kita potong separuh dari perut dia. Kita potong kat sini. Macam tu. Okey, dah potong ke belum? Semua dah buat ke? Okey, buat macam Mak Liman buat. Potong ekor dia ni separuh. Potong separuh dari ekor dia. Dah? Dah buat dah? Mak Liman tengoklah sikit siapa yang tak buat kerja ni. Okey, cuba tunjukkan Mak Liman. Kejap Mak Liman nak tengok siapa ya. Marisa. Marisa cuba tunjukkan Marisa punya dah potong ke belum ekor jim. Tunjukkan mana jim Marisa. Mana? Okey, Mak Liman. Masalah connection sikit tu Mak Liman. Ya. Zera dah buat. Bagus. Alhamdulillah. Bagus. Okey, sekarang Mak Liman nak tengok. Mana Marisa punya? Mana yang dah dipotong macam Mak Liman buat tadi? Mana? Mana? Tunjuk. Mak Liman ada pin Marisa ni. Mak Liman nampak muka Marisa besar-besar kat sini. Mana Marisa tunjuk? Macam mana cara potong jim? Okey, bagus. Kita potong separuh dari perut dia. Takwa pula. Takwa, tunjukkan Mak Liman mana Takwa punya jim yang dah dipotong. Mana? Tunjuk. Mak Liman nampak ni je. Mak Liman nampak pantai je. Takwa tak nampak kertas Takwa. Takwa ada dekat pantai ke tu? Mana Takwa punya?
Takwa punya gym yang sudah dipotong. Okey, tunjuk kat Mak Limah. Mak Limah ada pin Takwa dekat skrin ni. Mak Limah nampak muka Takwa yang besar tu. Mananya kertas? Tak nampak kertas Takwa. Dapatkan ke kamera. Okey, Takwa nampak. Tapi huruf jim sepatutnya perut dia berada di bawah garisan separuh Takwa. Okey, Mak Limah tunjuk balik tadi. Okey, Takwa tengok betul-betul cara lukis. Ni. Okay, Takwa tengok betul-betul Kejap. Mak Limah present lagi sekali. Tadi Mak Limah terkeluar. Nampak kan? Okey Takwa, cuba perhatikan huruf jim tu. Huruf jim kita kena lukis dia. Perut dia separuh di atas garisan. Separuh lagi di bawah garisan. Macam ni Takwa. Ekor dia mesti ada kat bawah garisan. Asalnya. Asalnya macam ni. Tapi bila kita nak sambung, kita kena potong ekor dia macam ni. Potong ekor dia. Jadi tinggal macam mana? Kita tengok bila kita potong jadi tinggal macam mana. Tinggal macam mana bila dah potong. Okey, tengok Mak Limah padam ni. Sekarang tengok Mak Limah padam. Okey, jadi macam tu. Nampak tak? Bila kita dah potong ekor dia, nampak macam tu je tinggal. Cantik ke tak tu? Tak cantik. Jadi Mak Limah nak awak buat apa? Awak lukis huruf jim selepas dipotong. Okey, selepas dipotong dia akan jadi macam mana? Okey, lukis anak panah macam ni. Selepas dipotong huruf jim kita naikkan. Biar cantik-cantik sikit ke atas garisan macam tu. Okey, lukis macam ni. Kemudian macam tu. Okey, sekali lagi. Sekali lagi Mak Limah tunjuk Mak Limah tulis cantik sikit. Oh, tak cantik Mak Limah buat ni. Okey, sekali lagi. Mula-mula ambil sikit. Okey, kepala dia. Kita mula dengan kepala dia. Kemudian tarik ke bawah. Kemudian badan dia sikit. Macam tu. Dan adalah titik di bawah. Titik dia besar. Mak Limah lukis ni bernampak sikit. Okey, nampak tak Mak Limah lukis tu? Jadi huruf jim asalnya tadi bentuk dia macam ni kan. Kita dah potong ekor dia. Dia jadi macam ni. Dia jadi macam pelik je. Jadi bila dia macam ni rupa dia, kita kena pastikan dia duduk di atas garisan dengan cantik lah. Jadi kita pun adjust sikit. Kita tulis dia macam ni. Biar dia duduk betul-betul di atas garisan. Bukan melayang-layang macam ni. Nampak tak? Ni macam dia terbang kan? Dia terbang. Jadi kena pastikan dia duduk di atas garisan betul-betul. Okay, cuba tulis huruf jim. Mana-mana tengok. Sila tulis huruf jim yang telah dipotong. Okay, Mak Limah tunjuk sekali lagi. Okay, ikut Mak Limah tulis huruf jim yang telah dipotong. Okay, mula dengan kepala dia. Kemudian tarik ke bawah. Allah. Semula. Mula dengan kepala dia. Kemudian tarik ke bawah. Okey, dan okey di atas garisan. Dan tulis titik dia. Okey, semua dah buat ke jim? Ya. Jim yang sudah dipotong. Dah ke? Mak Limah nak tengok ni hasil kerja awak. Okey, Fatih dah tulis Fatih? Fatih mengantuk ya Fatih. Mana Fatih? Tunjuk jim Fatih. Mana jim? Tunjuk Mak Limah nak tengok jim Fatih. Yang dah dipotong. Mana? Okay, Mak Limah pinkan Fatih kat skrin. Mak Limah nak tengok. Besar-besar sikit. Dia nampak. Okey. Nampak dah. Okey. Lagi siapa yang dah siap buat jim yang sudah dipotong dan di atas garisan? Mana? Okay, Mak Limah nak tengok Zera punya. Zenia pula. Zera punya mana Zera punya? Ni. Okey. Bagus Zera. Bila kita potong jadi semua kena duduk atas garisan dengan cantik. Okey, bagus Zera. Okey, Waiz, mana Waiz punya jim? Waiz, mana jim Waiz? Yang dah dipotong dengan cantiknya mana? Tunjukkan Mak Limah. Cepat Mak Limah nak tengok Waiz tulis ni. Cantik tak? Tunjuk dekat kamera tu. Tunjuk dekat skrin. Mana Waiz? Tunjuk mana jim Waiz yang Waiz dah potong tu.
Jim yang Waiz dah potong cantik-cantik dan tulis cantik-cantik. Kita tunjuk kat Maklimah. Nampak? Nampak mana Waiz? Waiz tutup video ke? Mana tak dapat buka Waiz? Okay, dah ke? Waiz dah tunjuk ke? Waiz punya gym. Okay, yang lain jangan padam tau. Yang awak dah tulis ni jangan padam. Sebab nanti lepas kelas Maklimah nak awak ambil gambar tunjuk kat Maklimah. Okay, bagus Waiz. Okay, jangan padam. Yang awak tulis ni jangan padam. Nanti Maklimah nak tengok lepas kelas, awak kena hantar gambar kat Maklimah. Tunjuk bukti awak buat dengan betul. Okay? Okay, terima kasih Waiz. Okay, jadi kalau huruf jim, ha, ho, macam ni lah cara tulis dia. Okay? Kita potong separuh perut dia, kemudian naik ke atas. Sama macam huruf lain ni. Huruf ain, ghin, nga. Kita potong separuh perut dia dan pastikan semua naik ke atas. Semua naik ke atas. Sama macam mim. Okay, macam tu juga. Okay, sekarang kita pergi kepada huruf lain pula. Okay, kita tak sempat masa ni kalau nak buat semua huruf. Okay. Okay. Ada satu pengecualian sikit. Okay, cuba perhatikan huruf ain yang Maklimah tunjuk ni. Nampak kan skrin ni? Ain. Huruf ain, ghin dan juga huruf nga. Okay, dia berbeza sikit. Berbeza sikit lah. Sikit je dia berbeza. Bila dia berada di depan atau di tengah. Bila dia berada di tengah saja. Bila dia kena himpit dengan orang. Bila orang sambung dengan dia, dia boleh jadi berubah sikit bentuk dia. Okey, apabila ada huruf di depan yang boleh bersambung dengannya. Okey, contohnya ni, depan huruf ain ni contohnya ada huruf ba ke kan? Contoh. Bila ada huruf di depan yang boleh bersambung dengan dia, bentuk dia akan jadi macam ni. Kepala dia akan jadi bersimpul macam ni. Nampak tak tu? Macam kita picit dia. Nampak macam kita picit kepala dia bagi dia rapat macam tu. Nampak tak tu? Okay, ni dia berbeza sikit. Dia ada pengecualian. Nampak tak asal-asal huruf ain macam ni kan? Ni huruf ain yang asal kepala dia macam ni. Okay, tapi bila ada huruf lain yang nak bersambung dengan dia, kita macam picit kepala dia ni bagi penyek. Kita penyekkan kepala dia. Jadilah macam ni bentuk kepala dia bila kita nak bersambung dengan orang. Okay, kepala dia akan jadi macam ni. Kenapa macam tu? Sebab kalau kepala dia macam ni, tak boleh nak sambung. Macam mana dia nak sambung dengan orang? Jadi kena jadi macam ni dulu, baru boleh bersambung. Jadi asalnya macam ni. Okay, Maklimah lukis asalnya macam ni huruf ain. Okay, asalnya macam ni kan. Dia ada satu perut kecil, perut besar. Tapi bila bersambung dengan orang, dia akan jadi macam ni. Jadinya ni seolah-olah kita penyekkan kepala dia bagi dia jatuh. Macam ni. Kita penyekkan kepala dia. Okay, kena penyekkan kepala dia baru dia boleh bersambung ni. Nampak tak? Baru dia boleh bersambung dengan orang. Tu kalau berada di depan. Kalau huruf ain ni berada di tengah. Kalau huruf ain berada di tengah, maksudnya dia ada di tengah huruf. Ataupun ada huruf di depan dan belakang yang boleh bersambung dengan dia. Maksudnya kalau ain ni dia kena himpit dengan dua huruf. Kita picit kepala dia juga dan ekor dia kita buang. Tengok tinggal ni je. Tinggal ni je. Sebab apa? Sebab dia nak sambung dengan orang. Contohnya kat depan dengan belakang dia ni dua-dua ada huruf. Dia kena himpit dengan huruf lain. Jadi dia akan jadi tinggal kepala dia macam ni je. Kecil je tinggal. Sebab kena pecek dah. Sebab dia nak sambung dengan orang, kepala dia kita kena picit dia. Sampai jadi bentuk macam ni je. Okay? Huruf ain ni dia lain sikit.
Ain, Ghain dan Nga. Dia berbeza. Dia akan jadi bersimpul bila nak bersambung dengan orang. Okey? Seterusnya seterusnya Maklimah tunjuk tutorial. Nah, ni tutorial. Contoh asalnya bentuk dia macam ni kan? Okey, asalnya huruf Ain. Okey, kita tengok yang tadi tu. Nampak tak ni? Ekor dia separuh turun ke bawah. Okey, asal jadi macam ni. Ekor dia Ain. Asal-asalnya kita lukis macam ni. Asalnya ekor dia separuh turun ke bawah. Wah, macam ni. Okey, satu perut dan mana? Okey, asal dia huruf Ain. Okey, perut dia yang besar ni separuh di atas garisan, separuh di bawah garisan macam ni. Perut dia yang besar tu. Perut dia yang kecil pula berada di atas garisan. Perut dia yang kecil memang berada di atas garisan. Tak perlu nak ubah-ubah. Memang dia duduk atas garisan. Perut dia yang kecil. Perut dia yang besar saja separuh di atas dan separuh di bawah. Okey. Separuh di atas garisan, separuh lagi di bawah garisan. Tapi bila dia ada huruf lain yang bersambung dengan dia, daripada depan ada huruf lain yang sambung dengan dia. Okey. Jadi dia akan berubah menjadi bentuk macam mana bila dia kena penyek, dia akan jadi, okey ni contoh ada huruf lain yang sambung dengan dia dari sini kan. Dia akan jadi macam tu, kepala dia akan jadi bersimpul macam ni. Dia akan jadi bersimpul. Nampak tak beza tu? Ya saya. Okey, Maklimah tunjuk sekali lagi Okey, asalnya tadi huruf Ain, kepala dia ada dua, kepala dia cantik bulat je kan? Bila ada huruf lain sambung dengan dia, kepala dia akan jadi penyek macam ni, dia akan jadi bersimpul macam ni. Nombor besar Maklimah tulis. Nombor. Kepala dia akan jadi bersimpul. Dia beza dengan huruf lain, dia beza. Dia beza dengan huruf lain tadi. Kepala dia akan jadi macam ni. Kalau ada huruf sambung dengan dia. Ni kalau huruf bersambung dengan dia, kalau dia duduk belakang sekali. Tapi kalau dia diapit oleh huruf lain. Apa maksud diapit? Maksudnya kiri kanan dia dua-dua ada huruf. Bila dia duduk kat tengah, dia akan tinggal kepala je. Macam mana? Dia akan tinggal kepala sahaja macam ni. Tinggal kepala dia yang bersimpul je. Tinggal gitu je. Kalau dia duduk di tengah ni, kalau duduk di tengah ni. Ada huruf kat sini, ada huruf kat kiri dan kanan, dia tinggal kepala dia sahaja yang bersimpul. Okey? Tinggal kepala yang bersimpul sahaja. Okey, dan seterusnya kita pergi kepada huruf ya. Huruf ya ni pun berbeza dengan huruf lain. Kenapa? Kalau huruf lain, kita cuma potong ekor dia sahaja. Tapi kalau huruf ya, kita kena potong kepala dan ekor. Sebab apa? Cuba awak perhatikan huruf ya, nampak tak bentuk dia macam bentuk ayam. Tapi Maklimah selalu sebut ya ni macam bentuk itik kan. Dia macam bentuk ayam atau itik. Macam bentuk ayam lah kita ambil. Nampak tak tu ada kepala ayam, badan dia, ada ekor dia. Macam bentuk ayam. Jadi ayam, bila kita nak makan, kita potong tak kepala dia? Ke ada orang makan kepala ayam? Ayam, bila kita nak makan, kita potong kepala dia, betul tak? Jadi awak tengok huruf ya bentuk macam huruf ayam. Bentuk macam huruf ayam. Bentuk dia macam ayam. Jadi bila nak makan, kena potong kepala dan ekor. Kau awak makan ekor ayam? Awak makan ekor ayam ke? Jadi kena potong kepala dan ekor. Kena buang kepala dengan ekor dia. Okey, sekarang semua lukis huruf ya dengan betul. Okey, ambil pensel. Okey, ambil pensel. Okey, Maklimah dah sedia pensel. Okey, huruf ya mula-mula sekali kita lukis kepala dia. Ni kepala ayam. Okey, bayangkan ni kepala ayam ni. Lukis kepala ayam, kemudian badan dia berada di bawah garisan, ekor dia naik ke atas macam tu.
Sekali lagi. Okey, sekali lagi Mak Lima tunjuk. Okey, huruf ya mula-mula kepala berada di atas garisan, kemudian tarik badan dia ke bawah dan ekor dia naik ke atas garisan semula macam tu. Okey. Ya. Dah buat? Okey, bagus. Okey, Mak Lima kecilkan sikit lah ni sebab nanti nak lukis yang sebelah dia tak muat pula. Okey. Okey, jadi mula-mula kepala di atas garisan, kemudian tarik badan ke bawah dan naik ekor dia ke atas macam tu. Okey, ni asal huruf ya bentuk dia macam ni. Kepala atas garisan, badan dia di bawah garisan dan ekor dia naik ke atas. Jadi macam mana cara nak potong? Tadi Mak Lima kata huruf ya macam bentuk ayam kan? Kena potong kepala dan ekor. Kita potong kepala dia kat sini. Potong kepala dia. Pak! Tak ada dah kepala ayam. Kita sembelih ayam ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita sembelih ekor ayam. Kepala dia kita sembelih, buang. Dan kita kena buang juga ekor dia kita buang juga. Tak ada dah ekor dia tu. Jadi kita dah buang kepala, buang ekor. Bila dah buang kepala dengan ekor tinggal apa je? Okay, ni kepala dia dah tak ada dah. Kita dah sembelih, dah buang dah. Potong ekor. Lepas tu kita potong ekor dia. Tengok ni Waiz, Mak Lima potong ekor dia. Tinggal apa je ni? Tinggal badan dia je. Nampak tak badan dia bawah garisan tu? Jadi kita nak pastikan badan kena duduk atas garisan. Jadi bila kita dah potong, kita pun lukis lah. Okay, bila dah siap potong dia akan jadi bentuk macam ni. Kena lukis di atas garisan. Cantik-cantik. Macam tu je, separuh je. Sebab ekor dia dah potong, dah tak ada ekor. Okay, nampak tak? Jadi tinggal macam tu. Okay, semua dah buat ke? Nanti Mak Lima nak tengok lepas kelas ni hantar gambar kat Mak Lima. Dah buat ke huruf ya? Huruf ya jadi macam ni je. Jadi macam ni je tinggal. Asal dia macam ni, last kali jadi macam ni je. Nanti lepas kelas hantar gambar kat Mak Lima. Okay, huruf ya. Dan tadi kita lukis huruf apa? Tadi kita tulis huruf juga kan? Kena hantar dua-dua. Okay, seterusnya. Okay, last kali dah nak habis dah. Okay, maaf Mak Lima ambil masa lebih sikit sebab tadi kita mula lambat sikit. Okay, kalau huruf ha pula. Ni huruf last dah. Huruf ha. Asal huruf ha dia bentuk dia macam bawang. Okay, kita samakan bentuk ha macam bawang. Okay, macam mana nak lukis ha? Kita lukis atas garisan. Tarik macam tu. Kecil je huruf ha ni. Bentuk dia macam bawang. Nampak tak macam bawang tu? Okay, asal bentuk ha macam bentuk bawang. Bila ha ni lain. Kalau orang lain kita kena potong ekor. Tapi ha dia ibarat sebiji bawang. Bila kita potong dia akan terbelah. Macam mana cara nak potong? Dia bukannya hilang, dia akan makin bertambah pula macam ni. Macam tu cara. Okay, sekali lagi Mak Lima tunjuk. Okay, Mak Lima tunjuk semula Okay, semua tengok. Okay, Mak Lima nak semua tulis lah sebab biar nampak kan. Bila dah tulis baru nampak. Okay, semua pegang pensel. Okay, pegang pensel masing-masing. Okay, asalnya huruf ha macam mana nak tulis? Okay, tulis macam ni. Tarik ke bawah. Jadilah bentuk macam bawang. Macam sebiji bawang. Okay, nampak tak? Okay, semua dah tulis ke? Okay, sekali lagi Mak Lima tunjuk untuk yang tak nampak. Okay, mula-mula lukis macam bentuk bawang sebiji. Macam tu. Lukis macam bentuk bawang. Semua dah buat? Okay. Kemudian macam mana cara nak potong bawang ni? Kita potong dia belah di tengah macam ni. Okay, ambil kat tengah. Okay, nampak tak pensel Mak Lima ni? Pensel Mak Lima ni. Ambil kat tengah macam ni biar dia duduk kat atas bucu bawang tu. Kemudian tarik ke bawah macam ni. Jadilah huruf ha simpul. Semua boleh buat ke? Semua boleh buat ke? Boleh? Boleh. Bagus. Jadi
Nampak tak ekor dia bawah garisan? Kita tak nak dia duduk bawah garisan. Jadi pastikan bila dia dah terbelah, pastikan dia duduk atas garisan dengan cantik. Okey, jangan duduk bawah garisan. Jadi kena duduk di atas garisan macam ni. Macam ni. Macam tu. Tak nak duduk bawah garisan macam ni. Kena duduk atas garisan macam ni. Okey, boleh? Semua dah buat ke? Dah? Ya. Okey, bagus. Nanti maklimah nak tengok. 3 huruf tadi maklimah suruh tuliskan. Huruf Ha, huruf Ya dengan huruf apa tadi asal-asal tadi huruf? Huruf Jim. Huruf Jim kan? Okey. Jadi ni adalah huruf-huruf yang kita belajar cara nak potong huruf bila dia nak bersambung. Tapi ada satu pengecualian. Okay, ni last dah. Huruf Ha tadi yang bentuk macam bawang tu, kalau dia duduk di depan, dia akan jadi yang kita lukis tadi. Yang kita lukis ni kalau Ha berada di depan. Ni untuk Ha yang berada di depan. Tapi kalau Ha ni dia duduk di tengah, nampak tak? Bila Ha duduk di tengah, Ha duduk di tengah, berada di tengah. Atau ada huruf yang bersambung dengan dia kat depan, kita tekan perut dia kat sini, dia jadi penyek macam ni. Nampak tak beza dia tu? Kalau ada huruf yang sambung dengan Ha dari depan, kita penyek, kita tekan perut dia ni, tekan. Dia jadi terpenyek macam ni. Nampak tak beza dia tu? Asalnya bentuk dia okay, asalnya bentuk Ha macam ni. Kita lukis tadi macam bawang kan? Macam tu kan? Bawang. Bila ada huruf yang bersambung dengan dia, kita penyek perut dia ni. Kita penyek kat sini, kita penyek kat perut dia ni. Jadi bentuk dia macam ni je. Bila dah kena penyek tu dia jadi macam ni. Sebab kita penyek dia kan. Sebab kita penyek dia jadi tinggal macam tu je. Sebab dia dah kena penyek. Nampak tak? Maklimah dah penyek dia sebab ada huruf yang datang dari sebelah kanan ni. Ada huruf yang sambungan dia, jadi dia kena penyek. Jadi tinggallah macam ni bentuk dia. Tinggallah bentuk Ha tu jadi bentuk O. Macam ni, dia kena penyek. Jadilah macam tu je tinggal. Dia dah tak jadi cantik pula dah. Dia jadi penyek, terpenyek. Ha yang kena penyek. Macam tu. Tepuk jadilah Ha yang kena penyek. Okay. Okay, jadi kelas. Okay, jadi hari ni kita belajar tentang huruf-huruf. Macam mana cara nak potong huruf. Okay, nanti seterusnya maklimah akan hantar video dalam kelas. Dalam grup Cleanliness, macam mana cara nak sambung huruf pula. Ni kita belajar cara potong kan. Kita tak sempat nak belajar kaedah sambung. Nanti kita akan belajar, maklimah akan tunjuk video macam mana cara nak sambung huruf bila dah potong. Okay, jadi hari ni yang kita belajar. Kita belajar kaedah untuk memotong huruf. Jadi jangan lupa hantar tugasan yang maklimah bagi tadi tu. Jangan lupa hantar gambar huruf Ya, huruf Jim dan juga huruf Ha tadi. Okay, hantar kat maklimah sebagai bukti awak buat kerja. Untuk membuktikan awak dalam kelas ni awak buat apa yang maklimah suruh buat. Okay? Jadi kelas kita berakhir untuk situ je hari ni. Okay, nanti siapa yang tak faham boleh tengok balik video ni. Maklimah dah record, nanti boleh tengok video ni, boleh belajar balik cara-cara nak potong huruf. Okay, Fatih boleh? Okay, jadi kita tutup kelas kita hari ini dengan bacaan doa selepas belajar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya fi waqti hajati wa la tunsinihi. Amin ya rabbal alamin. Okey, nanti jangan lupa ambil gambar, hantar ke muallimah gambar huruf yang awak tulis tadi. Okey, huruf Jim, huruf Ya dengan huruf Ha yang sudah awak potong tadi, awak tulis cantik tu, hantar kat maklimah nak tengok. Okey? Okey kelas, terima kasih semua untuk join kelas hari ni. Assalamualaikum. Bye bye.
Okay, bye-bye. Boleh left. Terima kasih, Mama. Okay, sama-sama. Bye. Bye. Bye, Walima. Bye, Fatih. Okay, boleh left. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye, Walima. Bye.